Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Zulkafli. Saya ingin membuat perbentangan tentang simpanan dan pelaburan. Simpanan ialah wang yang disimpan di institusi keuangan seperti bank. Simpanan terbahagi kepada tiga, iaitu akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Akaun simpanan. Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Pemegang akaun juga menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Kadar faedah adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa. Wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin tele automatik ATM. Akaun simpanan tetap menyimpan sejumlah wang tertentu untuk tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif berbanding dengan akaun simpanan. Jika pengeluaran dilakukan sebelum tempoh matang, faedah atas simpanan tidak akan diberikan atau nilainya akan berkurang. Sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Akaun semasa. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek, kad ATM, perbankan internet dan telefon. Faedah tidak akan diberikan, iaitu tertakluk kepada pihak bank, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Pemegang akaun juga boleh memohon overdraft, iaitu menggunakan wang yang melebihi jumlah simpanan tetapi dengan caj faedah. Pelaburan ialah salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan daripada simpanan atau pembelian aset. Pelaburan terbahagi kepada tiga, iaitu saham, amanah saham dan hartanah. Saham. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Membawa keuntungan tetapi melibatkan risiko yang besar. Peningkatan dan penurunan nilai saham bergantung pada prestasi sesebuah syarikat, iaitu keuntungan atau kerugian. Amanah saham. Pelaburan saham secara berkelompok yang diuruskan oleh pengurus profesional. Wang daripada pelabur akan dilabur dalam pelbagai syarikat dan yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan. Hartanah. Hartanah ialah pelaburan atas aset seperti rumah kediaman, kedai dan tanah. Antara aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum melabur ialah lokasi, keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan iaitu sewa, prospek hartanah pada masa akan datang. Faedah simpanan. Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Faedah boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu faedah mudah dan faedah kompaun. Faedah mudah. Faedah mudah merupakan ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut satu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan prinsipal untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Jadi hari ini saya akan mempersembahkan hasil kerja saya yang mempunyai tiga tajuk, iaitu faedah kompaun, sistem perbankan Islam dan juga amanah saham. Okey, kita start dengan tajuk pertama, iaitu kompaun. Faedah kompaun ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul dalam tempoh penyimpanan sebelumnya. Dia berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan digunakan untuk perhitungan faedah. Okay, it's different from faedah mudah. Okay. So, kekerapan pengkompaunan ke atas prinsipal boleh berbeza. Okay. Okay, so slide seterusnya adalah contoh faedah kompaun dengan faedah kompaun dengan pengkompaunan sekali setahun. Apakah jumlah simpanan beliau pada akhir tahun kedua? So, pada tahun pertama, jumlah faedah yang diterima ialah 8, maksudnya duit dia adalah 8,000, dia menerima 3%. Jadi, kira 8,000 darab 3 bagi 100 sama dengan RM240. And then, so jumlah simpanan akhir tahun dia ialah RM8,240. Maksud dia punya simpanan kita tambahkan dengan dia faedah. Kedua,
jumlah simpanan digunakan untuk penghitungan faedah ialah 8,240. Maksudnya prinsipal tambah faedah tahun pertama tadi, maksud simpanan dengan faedah. Jadi maka faedah pada akhir tahun kedua ialah 8,240 darab 3%, iaitu faedah dia sama dengan RM247.20. Maka jumlah simpanan akhir tahun kedua ialah 8,240 tambah RM247.20 sama dengan RM8,487.20. Kita beralih kita sudah faedah compound, tajuk faedah compound. Jadi kita beralih pada tajuk amanah saham. Okey, so amanah saham dia dikendali oleh syarikat unit amanah dan diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. So amanah saham juga dilabur dalam pelbagai syarikat yang berpotensi. So topik sekarang ialah pulangan apabila alternatif pelaburan yang baik untuk pelaburan jangka masa sederhana dalam jangka 3 hingga 5 tahun dan jangka panjang, iaitu lebih daripada 5 tahun. Okey, pelaburan dalam amanah adalah berisiko rendah kerana diuruskan oleh pengurus dana profesional yang dikawasi oleh Suruhanjaya Security dan juga dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Pelaburan dalam amanah saham membolehkan pelabur mempelbagaikan pelaburan mereka dengan modal yang kecil. Okey, so dekat Malaysia kita ada dua sistem perbankan di Malaysia. Jadi antara dua sistem tu ialah apabila kita melabur ke dalam amanah saham. Okey, so kita akan mendapat dividen. Okey, maksud dividen ialah dividen seterusnya ialah share saham. Share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Dan harga saham apabila saham dijual. Okey, return on investment pula. Okey, so return on conventional. Jadi saya akan terangkan sistem perbankan Islam. Okey, sistem perbankan Islam berdasarkan hukum Islam, hukum syarak. Okey, mengikut prinsip keadilan, halal dan perkongsian keuntungan tanpa riba. So kalau kaedah konvensional, kaedah bank biasa, mereka mengamalkan riba. Okey, lepas tu poin yang ketiga ialah risiko diurus mengikut perjanjian, dan poin yang terakhir ialah tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Kadar pulangan diketahui semasa tempoh yang telah matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazra Ayuni binti Muhammad Mazlan dari kelas 3 Al-Ghazali akan menyampaikan tentang faktor-faktor ROI. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan adalah seperti lokasi, ekonomi dan situasi politik. Keadaan ekonomi negara yang baik akan meningkatkan harga hartanah kerana permintaan terhadap hartanah akan meningkat. Lokasi kedudukan rumah hartanah yang strategik seperti berhampiran dengan pusat bandaraya yang giat maju mempunyai harga lebih tinggi berbanding dengan hartanah di kawasan luar bandar. Situasi politik yang stabil akan meningkatkan permintaan ke atas hartanah. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan harga hartanah. Kedudukan politik yang tidak langsung akan mengurangkan permintaan terhadap hartanah dan secara tidak langsung akan menyebabkan kejatuhan harga hartanah. Kita beralih pula kepada tajuk faktor sebelum membuat pelaburan. Faktor sebelum membuat pelaburan ada 3 jenis, iaitu potensi risiko pelaburan, tahap pulangan, aspek kesyairan. Potensi risiko pelaburan adalah kemungkinan sesuatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Tahap pulangan adalah keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Aspek kesyairan pula berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut.
simpanan tersebut. Strategi pemerataan merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur yang melabur dalam saham amaun yang tetap untuk tempoh yang tertentu seperti bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. Ianya juga boleh membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah dan jumlah saham yang dimiliki juga lebih banyak dalam tempoh masa pelaburan yang sama berbanding dengan pembelian sekaligus. Perkataan kredit boleh membawa beberapa maksud, iaitu satu penjanjian kontrak antara pembekal. Contohnya, pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal dan bersetuju untuk membayar balik dalam satu tempoh. Secara ringkas, maksud kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Contohnya, jika pelanggan kad kredit menggunakan kad kredit tersebut, maka bank akan membayar dahulu dan pelanggan akan membayar balik kepada bank dalam suatu tempoh. Kredit juga boleh bermaksud jumlah wang yang boleh dipinjam. Jika kad kredit itu ialah RM10,000, maka pemilik kad tersebut mampu untuk membeli barang sehingga RM10,000 dengan kad kredit tersebut. Hutang. Hutang ialah suatu amaun yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Contohnya, urus niaga yang dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu akan bertukar menjadi hutang. Kelebihan dan kekurangan kad kredit. Kelebihan kad kredit. Pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebat tunai atau penubasan mata. Tidak perlu membawa tunai yang banyak, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap, kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Kekurangan kad kredit dibebankan dengan syas-syas seperti yuran tahunan, caj kewangan faedah, caj faedah penyaluran wang tunai dan caj bayaran lewat. Berbelanja dan lebih daripada sepatutnya, sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Atau dengan pembelian secara tunggal. Kita beralih ke tajuk seterusnya. Kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat penggunaan kad kredit. 1. Pemilik kad kredit akan menerima satu penyata kewangan untuk kad kredit setiap bulan jika masih terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh tanpa faedah. Jas kewangan atau faedah akan dikenakan ke atas baki tersebut dalam kadar harian. Tambahan itu, jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah, maka cas bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki yang belum jelas pada tarikh penyata bulan akan dikenakan. Kita beralih pula kepada tajuk mengira bayaran balik pinjaman. Setiap pinjaman akan dikenakan faedah dari tarikh pinjaman itu dilakukan. Terdapat dua jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman, iaitu faedah kadar sama rata dan faedah atas baki. Faedah sama rata, kadar faedah akan dikira pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Jadi jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Faedah atas baki, selain daripada faedah sama rata, bank juga menawarkan faedah atas baki untuk sesetengah jenis pinjaman. Dalam kaedah faedah atas baki, jumlah faedah setiap bulan yang dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman? Berikut merupakan contoh-contoh bagi pengiraan yang melibatkan pinjaman.